Okey. Okey, sahabat-sahabat yang menyaksikan kuliah secara live ini, minta bagi respon, suara okey ke, tak okey ke, jelas ke tak jelas. Okey. Okey dah. Suara okey Okey dah. Okey, perbahasan yang ke-10 yang dimuatkan, dimasukkan, disenaraikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bab bid'ah di sudut ibadat. Jadi bab yang ke-10 ini bid'ah di sudut ibadat, iaitu takbilul yad. Cium tangan. Cium tangan ni macam cium tangan ibu bapa, cium tangan orang yang lebih tua daripada kita, cium tangan guru-guru, para alim ulama, maknanya pemimpin-pemimpin. Adakah perkara ini juga termasuk di dalam bab bid'ah? Ini juga di antara masalah-masalah yang menjadi sebab berlakunya perbezaan pendapat. Ini juga masalah-masalah yang menjadi perbalahan daripada kalangan masyarakat. Maknanya cium tangan ini adakah termasuk di dalam bab bid'ah? Jadi disebut di sini, Dr. Wahbah Zuhaili kata apa dia? Masalah cium tangan tadi kita sebut orang alim ke, ibu bapa ke, orang yang lebih tua daripada kita, pemimpin, adakah ianya termasuk di dalam perkara bid'ah? La mani'a min taqbilil yadil hakimin awil walidi wal alimi wa sahibil fadli was salah. Dr. Wahbah Zuhaili kata tidak menjadi tegahan mencium tangan hakim, ibu ayah, orang alim, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan orang-orang yang mempunyai kebaikan. Jadi kita cium, orang kata ambil berkat. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata tidak menjadi suatu kesalahan. Ala alla yakuna fihi ma yushbihu ar-ruku'a aw as-sujuda li ghairi Allah Ta'ala. Cuma janganlah ketika cium tangan itu menyerupai perbuatan rokok dan sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ini hanya dibenarkan rokok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan rokok hanyalah kita suatu perbuatan yang dipersembahkan kepada Allah. Begitu juga perbuatan sujud hanyalah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kepada makhluk, tak boleh kepada manusia. Jadi kalau nak sujud, kalau nak apa dia cium tangan ini, maka kita ambil tangan orang alim ke, siapa-siapa ibu bapa, angkat kita cium. Jangan kita ambil tangan dia ketika kita cium tangan menyerupai perbuatan rokok atau menyerupai perbuatan sujud. Itu tidak dibenarkan. Sebab apa? Kerana sujud dan rokok ini hanyalah tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَإِذَا اشْتَمَلَ عَلَى ذَلِكَ صَارَ بِدْعَةً مُنْكَرَةً مُسْتَقْبَحَةً. Kalau berlaku yang demikian itu, perbuatan cium tangan itu menyerupai rokok dan sujud, dia kata jadilah perkara itu bid'ah yang mungkar, yang dipandang jelek, yang dipandang keji, yang dipandang tak elok. Cium tangan sampai kita membongkokkan badan kita sampai had sempadan rokok ataupun sampai sujud, yang tu bid'ah yang mungkar. Atau kana ala tariqatil ghului wat ta'zim, ataupun di atas jalan sujud dia cium tangan itu sampai di dalam keadaan melampau ataupun menampakkan, mengagungkan manusia. Cium tangan itu nampak sebagaimana melampau dan mengagungkan manusia, maknanya berlebihanlah, maksudnya keterlaluan, yang itu tidak dibenarkan. Karruku'i amama malikin awil hakimi. Kita rokok seperti rokok di hadapan raja ataupun hakim, pemerintah. Warruju'u muwajahatan la zuhriyan. Begitu juga di dalam keadaan kita pulang, bila bertemu dengan orang ni kita balik dalam keadaan kita mengundur ke belakang. Maknanya bukan memalingkan belakang, mengundur, secara mengundur. Maknanya kerana nak
terlalu menghormati. Bila kita nak balik, bila bertemu dengan orang yang besar ni, cara mengundur, dia suruh paling macam biasa je, paling belakang. Bukan dengan cara mengundur. Faqad nassu ala anna hadhihi al-hay'ata la tuf'alu 'inda al-wada'il ka'bati al-musharrafah. Sesungguhnya para ulama menafskan, mengemukakan dalil bahawasanya keadaan yang demikian tidak dilakukan ketika meninggalkan Kaabah Musyarrafah. Maknanya orang buat tawaf wida kan, ataupun nak berpisah daripada Kaabah setelah jumpa pergi kat Kaabah tu, orang nak balik kan, balik ke negara masing-masing buat tawaf. Lalu cara nak meninggalkan Kaabah itu tak perlulah sampai cara mengundur. Kalau kita pergi ke Mekah, banyak orang buat macam tu juga, paling macam biasa je. Konon-kononnya dengan anggapan bila membelakangi, kita menghalakan belakang kita ke Kaabah, itu suatu benda, suatu perkara yang tidak elok, tidak baik. Macam merendah-rendahkan Kaabah. Tidak termasuk. Tidak termasuk di dalam merendah-rendahkan Kaabah, dan perkara itu tidak disyariatkan. Maka bila nak kita paling nak balik, maka paling macam biasa. Bukan cara kita mengundur. Fahuwa munkarun aidan. Perkara ini juga dianggap sebagai suatu perkara yang mungkar. Wal mas'alatu ma'a dhalika mahallul ikhtilaf. Dia kata walaupun demikian, masalah ini juga termasuk di dalam bab masalah khilafiyah daripada kalangan ulama. Fa yara ba'du salafiyati anna dhalika bid'atun mazmumah. Jadi masalah cium tangan itu tadi termasuklah kita kata mundur apabila berpisah dengan Kaabah. Kalau bagi golongan-golongan salafi, maknanya mereka yang berpegang kepada golongan pegangan salaf ataupun manhaj salaf, mereka menganggap bahawa perkara ini adalah merupakan perkara yang bid'ah yang dikeji. Itu pandangan salafiyah. Wa yara fuqaha'u jawazahu. Adapun pandangan ulama-ulama fiqh pula kata harus cium tangan ini, harus. Sebab itu Dr. Wahbah Zuhaili memasukkan perbahasan ini, perbahasan cium tangan ini di dalam bab bid'ah yang menjadi perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Amal mani'una faqalu. Adapun golongan yang menegah cium tangan ini, innahu mud'atun lil kibri wal ujubi. Dia kata kerana menjadi faktor kepada riak, takabur dan juga ujub. Ujub ni rasa bangga diri. Apa dia? Bila kita cium tangan orang, hak cium tu dia rendah diri. Hak tangan yang dicium itu dia rasa besar diri, dia rasa bangga, dia tak ujub. Tengok, bukan calang-calang orang ni, bukan semua orang cium tangan ni, tapi aku ni salah seorang yang dipilih, yang dihormati daripada kalangan masyarakat ataupun di kalangan anak-anak murid. Orang cium tanganku, kalau aku ustaz ke, tok guru ke, pemimpin ke, ulama ke. Jadi golongan yang menegah membuat suatu tafsiran, dia kata ini membawa kepada ujub dan juga takabur. Sebab itu mereka melarang. Jadi ujub dan takabur ini salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dikeji di dalam syarak, dikeji oleh Allah Ta'ala. Yang kita telah bahas 10 perkara yang dikeji dan 10 perkara yang dipuji oleh syarak di dalam bab tasawuf. Jadi golongan yang menentang ataupun menolak dan menegah, mereka menganggap cium tangan ini boleh membawa kepada takabur dan ujub. Wa huwa manhiyun an. Maka perkara itu ditegah. Bidalili ma akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah, dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas kata qala rajulun, telah berkata seorang lelaki. Lelaki yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, arajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, seorang lelaki daripada kami bertemu dengan saudaranya ataupun sahabatnya,
adakah perlu dia menundukkan kepalanya? Seorang sahabat tanya Nabi dalam hadis ni. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, apabila seseorang bertemu dengan sahabat dia ataupun saudara dia, adakah perlu dia menundukkan kepalanya? Qala la. Rasulullah kata, tak boleh. Jangan tundukkan kepalanya. Lalu dia tanya lagi, seorang sahabat ni tanya lagi. Qala fatalzimuhu wa yuqabbiluhu. Adakah perlu dia memeluk dan juga menciumnya? Qala la. Rasulullah kata tak perlu nak peluk dan cium. Qala fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihuhu. Lelaki ni tanya lagi, adakah perlu ambil tangan? Dia kata ambil tangan lalu bersalaman sahaja. Qala na'am. Rasulullah kata ya. Maknanya tak perlu nak cium tangan. Tak perlu nak berpeluk. Hanya perlu ambil tangan dia, kita bersalam. Itu golongan yang pertama kata cium tangan ini tidak perlu, tak boleh, dan termasuk di dalam bid'ah yang mungkar. Itu golongan pertama berpendapat demikian berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Wa amal mujawizuna fastadallu biqauli Ibnu Umar. Ada golongan yang mengharuskan cium tangan, mereka berdalilkan dengan kata-kata kata-kata Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mencium akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata kami sendiri pernah cium tangan Nabi. Bila Rasulullah tak larang, maka tangan-tangan selain daripada Rasulullah pun maka haruslah. Itu golongan kedua mengambil hadis ini sebagai dalil. Cuma golongan pertama jawab ini Rasulullah, dia ada kelebihan, dia ada kebaikan, dia dipanggil khususiah bagi Rasulullah. Itu pakat-pakat duk jawab lah. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Jadi alat pilihan di dalam masalah cium tangan ini masih menjadi masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Sama ada nak kata bid'ah ke tak kata bid'ah ni, maka ulama berbeza pendapat di dalam bab ini. Wa biqauli Suhaib bin radhiyallahu anhu qala, dan Suhaib berkata, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadan Abbas. Yadal Abbasi rijlaihi. Jadi Suhaib yang merupakan bekas hamba kepada Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah melihat Sayyidina Ali mencium tangan Ibnu Abbas dan juga kaki Ibnu Abbas. Asar ini ada di dalam Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Cuma kita tak nak bahas panjang di sudut sanad ini, kerana sanad asar ini sebahagian ulama kata hasan dan sebahagian yang lain kebanyakan mengatakan dhaif, iaitu asar Sayyidina Ali mencium tangan Ibnu Abbas dan juga kaki dia. Sebahagian ulama kata hasan, sebahagian besar mengatakan dhaif. Jadi kita tak nak bahas panjang, cuma kita nak ambil hujah yang dikemukakan oleh golongan yang kedua mengatakan harus cium tangan. Wa bima akhrajahu Ibnu Asakir an Ammar bin Abi Ammar anna Zaid bin Thabit kurribat lahu dabatun liyarkabaha. Apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir daripada Ammar bin Abi Ammar, sesungguhnya Zaid bin Thabit didekatkan kepada dia kenderaan, maknanya binatang. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, binatang seperti kuda, kaldai dan unta ini menjadi tunggangan, menjadi kenderaan. Lalu orang mendekatkan kenderaan ini kepada Zaid bin Thabit supaya dia naik. Fa akhadha Ibnu Abbas bi rikabiha. Ibnu Abbas pun pegang tunggangan tu. Maknanya tunggangan ni macam kita kata tadi unta, kaldai dan juga kuda ni dia bergerak. Jadi nak bagi stabil, pegang supaya dia dapat berdiri dengan diam. Supaya orang nak naik tu tak goyang, maka pegang binatang tu. Jadi Ibnu Abbas pegang kenderaan yang nak ditunggangi oleh Zaid bin Thabit. Faqala Zaid
Tanaha ya bana ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jauhlah oleh anak. Dia kata anak bapa saudara Rasulullah, maka sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas adalah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit kata pergi jauh. Faqala, lalu Ibnu Abbas menjawab, umirna an naf'ala bi kubara'ina wa ulama'ina. Kami diperintahkan supaya menghormati, melakukan dengan pembesar-pembesar kami dan ulama-ulama kami. Maka Ibnu Abbas sebagai satu penghormatan kepada Zaid bin Sabit, dia peganglah. Zaid bin Sabit ni malulah, sebab Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah. Dia rasa tak layak dia dimuliakan begitu. Dia rasa dia tak layak. Bila Ibnu Abbas buat macam tu, dia rasa dia tak layak. Faqala Zaid, arini yadak. Bawa mari tangan kamu. Fa akhraja yadahu faqabbalaha faqala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Zaid pula kata kepada Ibnu Abbas, bawa mari tangan. Lalu Ibnu Abbas pun bawa tangan dia. Ibnu Abbas pun menghulurkan tangan. Lalu Zaid bin Sabit pegang tangan, cium tangan Ibnu Abbas. Lalu Zaid bin Sabit kata, inilah kami diperintahkan melakukan kepada kaum keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Jadi asar sahabat ini menjadi dalil hujah bagi golongan yang kedua bahawa boleh cium tangan. Cium tangan orang yang pembesar, ulama ataupun pemimpin. Yatabayyanu min hadha quwwatu qaulil mujawwizin. Jelas dia kata daripada dalil-dalil dan hujah-hujah yang diketengahkan di atas tadi, dalil yang mengatakan cium tangan, ini kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Bukan saya yang buat. Dr. Wahbah Zuhaili yang buat kesimpulan daripada kedua-dua dalil yang telah dibentangkan. Dia kata yatabayyanu min hadha quwwatu qaulil mujawwizin. Nyatalah secara jelas kekuatan dalil yang dipegang oleh golongan yang mengharuskan cium tangan. Golongan yang mengharuskan cium tangan ibu bapa, guru, pemimpin ini, golongan yang kata boleh cium tangan ini, mereka mempunyai kekuatan dalil yang sangat jelas. Siapa sebut? Dr. Wahbah Zuhaili. Idza lam yuaddi taqbila lil ghurur wat taraffu'i wal kibri. Kalau sekiranya tidak membawa cium tangan itu secara keangkuhan, berlebihan, mendewakan orang secara takabur. Maknanya bila kita cium tangan orang tu agak dia rasa gong, dia rasa hebat, dia jadi sombong dengan sebab kita cium tangan dia. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi dia masalah hati kita tak tahulah. Cuma bahayalah, bahaya bagi orang yang terlalu dihormati. Orang yang cium dia rendah diri. Orang yang kena cium tangan ini bahaya bagi dia. Bahaya di sudut apa? Bahaya di sudut hati. Hati boleh jadi rosak, hati boleh jadi kotor. Hati boleh datangkan sifat-sifat dia mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh syarak. Sebab dalam ramai-ramai tu, biasa dalam majlis berlaku, ada beberapa orang, dia salam orang salam biasa je. Tetapi kepada individu yang tertentu, dia datang cium tangan. Jadi apa? Memang kita kata masalah hati kita tak boleh menuduh, tapi dibimbangi orang yang kena cium tangan tu dia rasa hebat. Tengok orang lain semua orang tak cium tangan, aku ni orang cium tangan. Nampak takut jadi lagu tu. Sebab itu golongan pertama tadi dia halang. Sebab golongan pertama, golongan salafi ini, yang pertamanya mereka nak jaga keaslian agama, supaya agama itu tidak bercampur aduk dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana yang berlaku zaman Rasulullah tu nak jaga elok supaya tak bercampur. Dan perkara-perkara yang membawa kepada kemusnahan agama, kerosakan kepada agama, mereka awal-awal mereka halang. Jadi takut jadi bangga diri dan takabur. Wabil munasabati minal bid'ah taqbilul ibhamaini wa mashul ainaini 'inda istima'i syahadati fil adhan bi anna Muhammadar Rasulullah. Bersesuaian dengan masalah bid'ah ini juga dia kata cium dua jari dan sapu ke mata apabila mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang buat asyhadu anna Muhammad ketika azan kan, orang cium tangan, termasuk dalam bid'ah. Ada terus bahasa dia sebut sebab Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni
cium tangan ni? Sapu kat mata. Sebab bila asyhadu tu maknanya agama lah kan. Jawab azan ni bukan agama ke? Agama. Bila azan sekadar apa yang Nabi ajar suruh jawab je. Yang cium tangan ini kita tambah. Tambah tu muhdasat. Sesuatu perkara yang direka-reka, yang ditambah-tambah di dalam agama. Dia kata bid'ah. Di dalam kita al-bid'ahul munkarah. Sebaiknya kita buatlah apa yang diajar oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Okey, habis. Tentang perbahasan yang ke-10, masalah cium tangan, khilaf daripada kalangan ulama. Sebahagian ulama kata bid'ah, sebahagian ulama kata diharuskan. Yang ke-11, ba'dhu salawati awis sajadati al-mubtadi'ah, sebahagian daripada semayang-semayang dan sujud-sujud yang bid'ah. Semayang-semayang dan sujud-sujud yang bid'ah. Hunaka ba'dhu al-ibadatil mubtadi'atil makruhati allati lam tasbut masyru'iyyatuha fi sunnatin nabawiyah. Dia kata di sana ada sebahagian jenis ibadat-ibadat yang ditegah di dalam agama yang tidak sabit di dalam syarak, tidak sabit di dalam sunnah Nabi SAW. Bila kata ibadat itu mestilah suatu ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tunjuk contoh dulu. Selepas Nabi, ibadat-ibadat yang Nabi lakukan diikuti oleh para sahabat. Jadi kita tengok di sini, sebahagian daripada sembahyang dan juga sujud-sujud. Bila sembahyang ibadat, mesti Nabi kena buat dulu. Begitu juga sujud, mesti kena Nabi buat dulu, diikuti oleh para sahabat. Sebaliknya ada jenis sembahyang ataupun jenis sujud, Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi ibadat. Maka itulah yang dipanggil sebagai suatu perkara bid'ah. Dia kata minha, sebahagian daripada ibadat-ibadat yang bid'ah, yang ditegah di dalam agama dan juga sujud-sujud, salatul raghaibi fi rajabin wa hiya 12 rak'atan tuf'alu fi awal jum'atin min rajabin. Dia kata sembahyang raghaib pada bulan Rajab 12 rakaat dilakukan pada malam Jumaat, awal malam Jumaat di bulan Rajab. Dulu dah kita bahas sembahyang raghaib ini juga dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam membahaskan apa dia bab bid'ah ini, termasuk dalam sembahyang raghaib ini. Dan Imam Nawawi juga memasukkan sembahyang nisfu Sya'ban. Sebab itu saya dah bahas di dalam mukadimah perbahasan dulu, yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbahagi kepada dua. Yang pertamanya di sudut istilah, yang keduanya di sudut lughawi. Ketika Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu terbahagi kepada dua, Imam Nawawi bawa mari perkara-perkara bid'ah ini termasuk di dalam sembahyang nisfu Sya'ban dan juga sembahyang raghaib di dalam bulan Rajab. Dan Imam Nawawi pula bawa mari contoh bid'ah lughawi itu, seperti dia kata buat sekolah, lepas tu apa dia lagi, buat jalan raya, susun kitab, susun kaedah ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik. Tengok contoh. Sebab itu dia apa yang difaham oleh ulama, bid'ah terbahagi kepada dua, termasuklah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi. Mereka menjuruskan kepada makna lughawi, bukan istilahi. Walaupun orang duk kelahi dengan saya, orang kata tak, itu istilahi. Kita tengok contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Tengok Dr. Wahbah Zahili bawa mari lagi beberapa contoh tentang perkara bid'ah. Bid'ah di sudut ibadat. Yang kata bid'ah terbahagi kepada dua adalah bid'ah yang kedua itu adalah lughawi. Okey, yang dikata sembahyang raghaib pada bulan Rajab 12 rakaat. Yang tu Nabi tak buat, para sahabat tak buat. Dan yang kedua, sembahyang nisfu Sya'ban yang dilakukan pada sembahyang pada pertengahan daripada bulan Sya'ban. Itu yang kedua. Dia kata jenis sembahyang-sembahyang yang bid'ah. Yang ketiga, salatu raka'ataini fi nisfi Sya'ban ba'da qira'ati surati Yasin. Yang ni pun ramai orang duk buat juga. Maknanya sembahyang 2 rakaat malam nisfu Sya'ban selepas baca Yasin. Yang orang Melayu kita buat berapa kali baca Yasin? 3 kali kan. Lepas tu ada doa-doa yang tertentu. Dr. Wahbah Zuhaili, dia masih seorang ulama yang
masih terikat dengan mazhab. Dia berpegang kepada mazhab Maliki. Dia bukan orang Saudi, dia orang Syria. Dia bukan Wahabi. Dia ni masih berpegang dengan mazhab. Dia pun kata bid'ah. Kalau saya ambil buku-buku, kitab-kitab daripada Saudi, mungkinlah orang kata syadid. Ini pendapat Wahabi. Ini Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Bid'ah Munkarah. Dia pun memasukkan perkara ini sebahagian daripada perkara bid'ah di dalam ibadat. Okey, berapa dah? Tadi disebut yang ke-11 tadi, sembahyang dan juga sujud-sujud yang bid'ah. 3. Yang keempat, as-sajdatu ba'da nihayati salati. Sujud selepas sembahyang. Akhir di penghujung sembahyang. Bila sebut sujud, dia ada sujud dalam sembahyang. Sujud ibadat. Sujud ni dia ada sujud dalam sembahyang, sujud syukur, sujud tilawah. Lagi apa? Sujud sahwi. Ini sujud mesti ada kaitan dengan ibadat. Saja sujud tak boleh. Bila sujud dia ibadat, mesti ada nama dia. Sebab tu dia kata fala khada'al insanu fataqarraba lillahi bi sajadatin munfaridatin bila sababin haruma. Sekiranya telah tunduk ataupun sujud oleh seseorang manusia dengan tujuan mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud yang berasingan daripada sembahyang, dia kata bila sababin, dengan ketiadaan sebab, maka haram. Ini pun banyak berlaku. Kalau sujud syukur dia ada nama, sujud tilawah dia ada nama. Setengah orang sembahyang hajat tu, orang sujud pula. Lepas sembahyang hajat tu dia dah bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sujud. Dia kena ada nama. Apa nama sujud tu? Saja-saja, mana boleh ibadat saja-saja. Ada juga orang sembahyang hajat buat macam tu. Banyak. Banyak. Ustaz kata banyak, bukan kata ada. Saya tengok banyak kali. Sujud pula. Sedangkan bila dah bagi salam tu tamat sembahyang, selesai sembahyang. Ini termasuk dalam sujud bid'ah. Dalam sujud yang termasuk di dalam sujud bid'ah yang tak dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Okey. Jadi lega sikit malam ni. Kalau tak baca kitab dia sakit pinggang tu. Tak boleh berdiri lama, duduk lama pun tak boleh. Bila bincang bab bid'ah ni mari semangat, jadi hilang sakit pinggang. Maknanya kena baca setiap malam rupanya ubat ni. Buruk pun tak jadi, makan ubat pun tak jadi, cocok pun tak jadi, dia kena baca kitab baru dia hilang penyakit. Okey, kita sambung perbahasan yang seterusnya, takhsisu lailatul jum'ati bi salatin. Tengok. Mengkhususkan malam Jumaat dengan sesuatu sembahyang. Dia kata makruhun lima qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah suatu perkara makruh. Ni bukan perbuatan itu makruh, sesuatu perkara yang ditegah oleh agama. La takhussu lailatul jum'ati biqiyamin min baini layali. Jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat itu dengan qiyam, yakni qiyamul lail, berjaga malam di antara malam-malam. Sebahagian agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, mereka mengkhususkan malam Sabtu. Ada yang mengkhususkan malam Ahad. Kalau malam Sabtu ni maknanya orang Yahudi, Nasrani hari Ahad ataupun malam Ahad. Jadi dalam agama Islam dia tidak ada mau tasyabuh. Tasyabuh ni apa dia? Penyerupaan dengan agama-agama lain. Sebab agama Islam adalah merupakan satu agama mustaqil yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masalah ni, bila kita baca hadis-hadis macam ni kita kena buat contoh. Bila buat contoh ni orang marah. Sebab tu kita kata baca Yasin pada malam Jumaat itu tidak disyariatkan. Bahkan dia tidak dapat pahala, makruh. Orang kata, kita duk kelahi dengan orang kampung, orang awam, kita larang orang baca Yasin. Tak. Sebab ada hadisnya. Sama ada kita mengkhususkan pada waktu malam-malam tertentu ataupun hari-hari tertentu. Hadis ini jelas. Dia kata jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan qiyam di antara malam-malam yang lain. Maka kalau nak baca Yasin juga, bukan kita kata salah baca Yasin. Tak. Dia boleh baca, tetapi dengan niat bahawa secara kebetulan dia datang ke masjid, datang ke surau, dia baca surah Yasin pada malam Jumaat. Malam Jumaat berikutnya dia kena tukarlah surah. Jangan daripada dulu
Akhir balik daripada kecil sampai sekarang, sampai bila-bila tak tukar surah Yasin. Yang tu dia mengkhususkan. Dia kata niat masing-masing, kita tak tahu apa niat dia. Betul, kita tak tahu niat orang. Tetapi masalahnya di sudut pelaksanaan kita nampak macam mengkhususkan. Cuma kalau orang kampung, orang awam baca Yasin tu kita sebut. Baca Yasin boleh, bukan kita larang dia baca Yasin. Cuma kadang-kadang baca surah Yasin, surah Baqarah, kadang-kadang surah Muluk, kadang-kadang surah Insan. Maka tukar supaya tidak menjadi khusus tentang surah. Dan yang kedua, jangan mengkhususkan tentang malam. Kadang-kadang kita baca malam Jumaat, kadang-kadang malam Selasa, malam Khamis, malam Rabu. Jangan mengkhususkan. Tetapi realiti yang berlaku di dalam masyarakat kita, bila malam Jumaat tu lah dia baca Yasin, malam lain dia tak baca. Nampak. Jadi yang tu kita tak, sebab Nabi yang sebut. Bukan maknanya ada pihak golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi yang dikatakan menghalang amalan-amalan masyarakat. Tak, bukan golongan yang disebut. Yang disebutnya adalah Nabi SAW. Cuma saya nak sentuh sikit, bila ada Ustaz Muhyiddin Khawli sebut hadis ni, dia kata ada dalam Muslim. Ada golongan yang kontrol dengan dia kata kami dah cek hadis tu tak ada. Padahalnya hadis, kalau orang mengaji Sahih Muslim, memang hadis ni terang-terang dari riwayat Muslim. Dan Dr. Wahab Zahidi pun meletakkan nota kaki dia, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tak betul lah tuduhan yang dilontarkan kepada Ustaz Muhyiddin Khawli. Memang hadis ini memang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma dalam pendekatan kita taklah bila orang duk baca Yasin malam Jumaat tu kita kata ni bid'ah, masuk neraka, muka. Kita bimbing dia. Pertamanya masalah hukum, yang keduanya masalah pendekatan. Jadi kita di sini pun alhamdulillah, orang-orang yang duk ngaji dengan saya ni banyaklah tak buat baca Yasin malam Jumaat ni. Kadang-kadang dia baca surah lain, kadang-kadang dia baca malam lain. Jadi kita tak kelahi dengan masyarakat. Ada pun anggapan tuduhan sebahagian pihak kita nak kelahi dengan masyarakat dengan sebab-sebab perkara yang menjadi sebati dengan masyarakat. Tak, kita tak kelahi dengan orang. Cuma kita bimbing masyarakat. Orang awam perlu dibimbing. Perlu diperjelaskan tentang kedudukan masalah hukum yang sebenarnya. Okey, maknanya mengkhususkan malam Jumaat itu ditegah di dalam agama kerana ada mirip penyerupaan dengan agama-agama yang lain. Tadi kita sebut tadi, sebahagian agama dia mengkhususkan malam Sabtu, sebahagian agama mengkhususkan malam Ahad. Wa yukrahu ifradul jum'ati was-sabti bisiyamin. Begitu juga mengifradkan, menyendirikan pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu dengan puasa. Maknanya kena puasa Sabtu, sebab Sabtu tadi kita bagi agama apa tadi? Yang membesarkan hari Sabtu, agama Yahudi kan? Nasrani hari Ahad. Maka kalau kita nak puasa hari Sabtu dengan Jumaat, ataupun Jumaat digabungkan dengan Khamis, yang tu tidak makruh. Kalau semata-mata Sabtu ataupun semata-mata Jumaat, itu makruh. Dan orang juga selalu sebut apa salahnya ini ibadat. Sebab tu saya sebut tadi, bila ibadat dia terikat. Bila sebut ibadat dia terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan qala Allah. Terikat dengan apa lagi? Qala Rasul. Itu dia tak boleh elak, tak boleh lari. Okey, yang ke-12. Qaulil musalli li akhihi taqabbalallah. Perbahasan yang ke-12 dalam bid'ah ibadat ini, seperti kita menyebut taqabbalallah. Sabata fi sunnati jawazul qawli ar-rajuli li akhihi fi at-tahni'ati bil 'aidi ba'da as-salati. Sabit di dalam sunnah tentang keharusan seseorang menyebut kepada saudaranya ucapan tahniah selepas hari raya, pada hari raya selepas sembahyang, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi ucapan itu yang orang Melayu kita sebut tiap-tiap kali lepas sembahyang. Tiap-tiap kali lepas sembahyang Rasulullah tak sebut. Rasulullah ajar maknanya pada hari raya selepas sembahyang raya. Hak tu saja, sabit daripada hadis Nabi. Wa amma fi ghairi salati al-'aid fa huwa amrun muhdathun lam yakun fi ahdi salaf. Dia kata adapun selepas sembahyang, selain daripada sembahyang raya, adalah merupakan suatu perkara yang diada-adakan, yang direka, yang tidak berlaku di zaman salaf. Falladzina qalu bi itlaqi kullu bid'atin dalalah wasafu dzalika bi annahu bid'atun. Ada penggolongan secara mutlak mengatakan kullu bid'atin dalalah. Kita dah bahas dulu masalah kullu.
Orang kata orang tak mengaji nahu, tak mengaji bahasa Arab, sebut kulu tu bukan semua. Dr. Wahab Zaidi orang Arab. Bukan dia tak mengaji, dia bukan saja orang Arab, dia mengaji bahasa Arab. Ulama lagi. Jadi sebahagian ulama kulu tu semua lah, sebab Nabi sebut kulu. Jadi ada pula yang kulu itu bukan semua, adalah korinah-korinah yang lain yang kita sebut dah, bahas dah. Kita tak nak ulang perbahasan yang panjang kerana benda itu dah kita bahas dengan panjang. Jadi kalau orang kata kulu itu semua, betul. Sebab orang Arab sendiri, ulama-ulama pun sebut kulu itu semua. Okey. Dia kata sebahagian ulama yang mutlak